Kalau kita lihat dalam hadis ni, hadis yang ke-72 ni, secara amnya, secara prinsipnya kita mengatakan bahawa hukum hakam dalam solat fardu adalah sama dalam solat sunat. Hukum hakamnya secara amnya sama, ya. Ini adalah asasnya, ini adalah asalnya, ya. Tetapi kita kata dalam beberapa perkara adanya beberapa perbezaan antara hukum hakam solat fardu dan juga hukum hakam solat sunat. Dan antara, kalau kita lihat, antara perbezaan ini adalah tentang kewajipan menghadap kiblat. Satu, dan kewajipan atau kewajipan berdiri ketika solat. Ya. Yang mana kewajipan ini hanya khas buat solat fardu. Adapun dalam solat sunat, semua, ya, solat sunat itu kedua kewajipan ini tergugur, ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam, ya, hadis Ibnu Umar tadi, ya. Kalau ada yang bertanya kenapa jadi begitu, kenapa dua syarat ini dilonggarkan, diberi keringanan, ya, dalam solat sunat, ya, boleh kita kata hikmahnya, ya, adalah memandangkan solat sunat ni dituntut supaya seseorang itu memperbanyakkannya. Solat sunat, ya, solat sunat mutlak ataupun solat sunat rawatib atau solat sunat yang bersebab. Solat-solat ni, solat-solat sunat ini, kalau kita lihat banyak, ya, jika dibandingkan dengan solat fardu itu yang hanya, ya, yang hanya 5 kali, ya, yang hanya 5 kali sehari. Adapun solat sunat cukup banyak, ya. Kalau sunat rawatib sahaja, ya, sampai berbelas-belas. Belum lagi solat sunat yang lain. Apatah lagi solat sunat mutlak yang tidak ada hadnya, ya. Maka seorang itu sentiasa dituntut supaya memperbanyakkan solat sunat. Maka memandangkan solat sunat ini, seorang muslim itu sentiasa dituntut supaya banyakkan solat sunat. Maka apabila ada banyak, di situ ada kesukaran. Bila sesuatu itu banyak, dia jadi sukar. Tetapi inilah syariat Islam. Apabila ada kesukaran, dibuka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu memudahkan urusan yang sukar itu. Maka termasuklah dalam solat sunat, ya. Apabila orang tu nak memperbanyakkan, barangkali dia akan tentu dia akan menghadapi kesukaran. Kalau sekiranya dia perlu berdiri atau perlu menghadap kiblat, khususnya ketika di atas haiwan tunggangan ataupun kenderaan, maka di situ syariat Islam memberi kelonggaran di dalam kedua kewajipan tadi, ya. Maka kita kata ketika solat sunat di atas kenderaan tidak menjadi syarat untuk dia menghadap ke arah kiblat. Bahkan ke arah mana pun kenderaannya pergi, ya, itu tidak ada masalahnya. Dan juga tidak menjadi syarat untuk dia berdiri. Dia boleh solat dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Adapun dalam ketika dia nak rukuk dan sujud, cukup dengan dia memberi isyarat dengan kepalanya, ya, dengan tunduk kepala, ya, dengan tunduk kepalanya sebagai isyarat, ya, sedang rukuk ataupun sujud, ya. Dan boleh kita tambah satu lagi, ada pendapat, ya, yang mengatakan bahawa, ya, ketika seorang itu solat sunat dalam keadaan duduk, ya, ataupun dia solat fardu dalam keadaan duduk kerana keuzuran, ya, hendaklah sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, ya. Tunduknya kepalanya ketika sujud hendaklah lebih rendah daripada ketika dia tunduk untuk rukuk. Maksudnya kalau solat tengah berdiri, dia tengah duduk, tapi ketika, ya, dalam keadaan berdiri dia duduk tegaklah,
ya, maka ketika rukuk dia tunduk sedikit, dan ketika sujud dia tunduk lebih lagi. Hal ini sabit, ya, ini yang dituntut di dalam sunnah, kerana ini yang dilakukan, ya, ini yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat, ya, Tirmizi dan juga Abu Daud, bahawa Rasulullah membuat hal sedemikian.